paling istimewa di sini adalah spesies Idealensis dan juga yellow birdwing. Setiap hari 2 kali kita telur. Pagi dengan petang. Kadar survivalnya boleh mencecah sehingga 90% dan itulah pentingnya pembiakan dan pemeliharaan di taman rama-rama ini. Ni kali pertama adopsi rama-rama ni. Bila rama-rama dah tenat, dah mati, kepak dia tetap kekal cantik. Rama-rama besar cantik kepaknya, itulah rama-rama. Terbang, terbang merata, riang gembira di taman bunga. Terbang, terbang merata, riang gembira di taman bunga. Alam semula jadi bersama kepelbagaian flora dan fauna adalah khazanah berharga yang tiada tolok bandingnya. Seperti Taman Rama-Rama dan Reptil yang Melaka ini yang sudah menjaga usia 3 dekad membantu pemeliharaan rama-rama sebagai spesies yang begitu istimewa. Sanktuari ini membiakkan lebih daripada 60 spesies rama-rama yang kebanyakannya sukar ditemui di negara ini. Dalam setahun, taman ini mampu menghasilkan sehingga 200,000 ekor rama-rama pelbagai spesies yang cukup cantik dan menawan. Namun ketika Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan, ribuan beluncas terpaksa dimusnahkan kerana pelbagai faktor keterbatasan. Menyusuri sejarah, tempat ini mula dibuka kepada awam pada 1 Februari 1991. Dengan inisiatif sebuah syarikat persendirian yang dibiayai sepenuhnya oleh sebuah keluarga kecil di Malaysia, sanktuari ini telah menjalani banyak transformasi untuk menjadi salah satu daripada pusat konservasi utama yang dikenali sehingga ke hari ini. Menarik dan mempesona, namun memerlukan usaha, kerja keras dan kos yang tinggi untuk menjaganya. Setiap hari 2 kali kita telur. Pagi dengan petang. Tapi kalau hujan, kita awalkanlah. Ada yang pakai gunting, ada yang pakai tangan. Sebab telur tak semua yang keras. Ada yang lembut sangat-sangat. So, mana yang lembut sangat tu kita pakai gunting je. Mana yang kita keras-keras sikit, itu kita pakai kuti pakai tangan sikit lah. Telur akan berkurangan sebab hujan kan. Kalau hujan, rama-rama memang tak terbang, dia duduk bawah daun. Macam melindungi diri dia lah. Menyelami transformasi rama-rama memang menakjubkan. Proses biologi perkembangan rama-rama ini termasuk dalam kategori metamorfosis. Hal ini merujuk kepada perubahan demi perubahan yang berlaku selepas proses penetasan. Kini antara ulat beluncas yang terdapat di makmal ini, yang mana kita pastikan jika telur rama-rama itu dibiarkan sahaja di taman-taman tanpa pemantauan, kadar survival hanya 2% saja. Tapi bila dimasukkan ke dalam makmal, dijaga dengan sempurna, jadi ulat beluncas, kepompong dan rama-rama, kadar survivalnya boleh mencecah sehingga 90%. Dan itulah pentingnya pembiakan dan pemeliharaan di taman rama-rama ini. Warna, corak dan saiz bagi telur dan beluncas adalah berbeza mengikut spesies rama-rama. Kajian dan penyelidikan mengenai rama-rama adalah proses berterusan yang tiada henti. Justru itu, tumpuan sepenuhnya harus diberikan kepada pemeliharaan rama-rama ini demi mengelakkan kepupusan berlaku kepada spesies yang terancam. Di sebalik taman rama-rama yang memukau pandang, ramai yang tidak tahu akan kewujudan ladang untuk membiak pokok perumah sebagai makanan beluncas dan rama-rama. Tampak mudah, namun komitmen ini memerlukan kesabaran bekerja dan sokongan dana yang mencukupi dalam menguruskan tanah seluas 7 ekar ini.
ulat beluncas dia makan daun daripada sejenis pokok perumah sahaja. Jadi sekiranya kami mengalami kegagalan di tapak penanaman pokok perumah ini, bermakna segala bentuk pembiakan rama-rama atau pemeliharaan ulat beluncas dalam makmal kita turut akan diberhentikan. Kita juga perlukan daun dari pelbagai peringkat sebab ulat beluncas yang baru menetas, dia hanya makan daun yang sangat-sangat muda dan lembut. Manakala ulat beluncas peringkat ketiga, keempat dan kelima, dia memerlukan daun yang lebih tua, lebih matang dan fiber dia tinggi sikit dan kandungan air dalam daun adalah kurang sikit. So sekiranya kita berikan ulat beluncas yang peringkat 3 ke atas ni daun yang muda, jadi dia akan mengalami satu keadaan seperti cerit berik dan menjadi lemah dan kemudian pemeliharaan akan gagal. Mereka memang makan banyak sebab ulat beluncas perlu mengalami satu proses tumbesaran yang begitu dahsyat sehingga 200 kali ganda dari detik penetasan dari telur dia hingga ke satu masa apabila dia bertukar menjadi kepompong rama-rama. Banyak cabaran dalam membekalkan makanan yang sihat dan berkualiti kepada ulat beluncas yang dijaga di makmal. Sebagai contoh, serangan makhluk perosak yang merosakkan daun-daun di sini. Kerana pihak Taman Rama-Rama perlu menyediakan makanan yang sihat dan berkualiti untuk perkembangan yang baik kepada ulat beluncas yang dijaga. Tapi disebabkan musim kemarau dan juga serangan makhluk perosak, jumlahnya terjejas. Kerana dalam masa sehari, tempoh ataupun jumlah yang diperlukan untuk membekalkan makanan kepada ulat beluncas ini ialah sebanyak 1 tan lori daun-daun yang segar dan terbaik. Puluh tahun lalu, hanya 8 orang pekerja menguruskan taman ini. Kini jumlahnya meningkat kepada 28 orang. Berganti dekad, antara spesies rama-rama yang paling banyak terdapat di sini ialah klipper dari kumpulan nymphaliid yang dibiakkan sehingga 30,000 ekor setahun. Klipper ni sangat istimewa kerana cara penembangan dia yang lain daripada rama-rama lain. So, kebiasaan rama-rama lain kita boleh nampak kepak dia terbang macam tu. Tapi klipper dia seakan-akan lompat di udara. Lompat dan lompat macam tu. Dan di sini di Malaysia kita bersyukur sebab masih lagi terdapat klipper dan kami di sini berusaha dengan giat untuk menanamkan pokok perema dia yang banyak supaya boleh menampung pembiakan klipper 50,000 satu tahun. Rama-rama adalah saya adalah rama-rama. Dan tak sangka satu hari saya yang kena menurunkan perintah arahan untuk melupuskan lebih dari 3,000 ulat beluncas. Sanktuari ini telah mencecah skala pembiakan sehingga 200,000 ekor rama-rama setiap tahun. Semuanya adalah hasil daripada 4 makmal pembiakan yang dijaga rapi. Saban tahun, sanktuari ini melepaskan hampir 20,000 ekor rama-rama yang dibiakkan sepenuhnya di dalam makmal ke alam sekitar. Sebagai daripada usaha konservasi rama-rama negara. Baiklah, selama sebulan berada di makmal, akhirnya rama-rama spesies Idolicious ini akan dilepaskan di taman yang kedua ini, yang mana ia sangat cantik dan difahamkan Malaysia satu-satunya negara yang membiakkan spesies ini. Dan ia dijaga rapi dan juga memakan masa yang lama untuk dikaji. Akhirnya, hari ini akan dilepaskan.
Rama-rama Malaysia Giant Training atau nama saintifiknya Idealinches bagaikan lukisan indah yang berterbangan. Sayap rama-rama ini mencecah 165 mm, menjadikan ia sebagai antara rama-rama yang terbesar di Malaysia. Hampir semua rama-rama pun dah suka untuk dijumpai di kawasan sekitar, tapi yang paling istimewa di sini adalah untuk spesies Idealinches dan juga untuk spesies yellow birdwing. Kerana untuk dua spesies ni, selain hanya dibiarkan di sini, dua spesies ni adalah terlindung di bawah Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010 di bawah Perhilatan. Semua masyarakat dilarang untuk menjaga, membiarkan ataupun menyimpan mana-mana bahagian rama-rama tersebut, termasuklah sayap, telur, kepompong dan ulat beluncas. Jadi hanya individu yang mempunyai lesen sahaja yang berhak ataupun layak untuk menyimpan spesies ni. Kecantikannya memukau, lantaran itu sentiasa diburu oleh pecinta terlarang. Dah berapa? 6 bulan? Ada 6 bulan, ada setahun. Pak, kepak dia tetap cantik seperti seakan-akan masih hidup lagi. Bila rama-rama dah tenat, dah mati, kepak dia tetap kekal cantik dan kalau tidak dirosakkan sengaja atau dipijak, kecantikan tu pada kepak rama-rama akan bertahan selama-lamanya tanpa perlu dibuatkan apa-apa pun, tanpa perlu diawetkan, tanpa perlu dibuat apa-apa pun. Cinta pada rama-rama bererti pengorbanan yang tidak mengenal jemu. Namun dugaan kali ini begitu menghiris rasa. Ekoran wabak COVID-19 dan ketiadaan pengunjung, sejumlah besar beluncas yang dibesarkan di makmal terpaksa dilupuskan. Tanpa pengunjung, dana tak dapat dikumpulkan. Rama-rama adalah saya adalah rama-rama. Sepanjang umur saya pemikiran saya diprogramkan untuk membiak, menjaga dan menghidupkan, menjayakan proses metamorfosis rama-rama. Dan tak sangka satu hari saya yang kena menurunkan perintah arahan untuk melupuskan lebih dari 3,000 ulat beluncas. Itu tak termasuk ulat-ulat peringkat 1, telur-telur. Kalau kira semua sekali, tak kurang daripada 10,000. Masa itu, lepas saya dah bagi arahan, saya tengok staf-staf makmal kita dah tengah buangkan ulat-ulat tu dalam tong sampah. Saya pun tinggalkan makmal lah sebab saya tak boleh tengok. Masa tu sampai separuh jalan air mata dah keluar. So ini memang menyedihkan lah, menyedihkan. Melihat rama-rama mati secara semula jadi sudah memilukan. Apatah lagi terpaksa menggunakan tangan sendiri untuk melupuskannya. Sesuatu perlu dilakukan demi survival taman ini yang menjadi sanktuari indah tumpuan pelancong. Selamat pagi, Taman Rama di Tanah ke? Ya, betul. Kita ada program adopsi masih ada lagi. Kita ada 2 set RM20 dan juga RM50. Dah siap Ruang pejabat ini menjadi saksi usaha keras petugas dan pecinta rama-rama untuk memastikan semua spesies dapat dikembangbiak dengan baik dan dapat memberi peluang kepada rama-rama untuk terbang bebas ke langit memancarkan keindahan alam ciptaan Tuhan. Kreativiti perlu digerakkan demi menjana sumber kewangan yang kukuh. Operasi keseluruhan taman ini bukan hanya tanggungjawab pihak pekerja, malah semua manusia perlu bertindak sebagai khalifah dan pelindung haiwan. Program adopsi ini umpama talian hayat survival spesies rama-rama.
Ni kali pertama saya membeli program adopsi ni, kerana sebelum ni pun tak pernah terfikir nak menjaga ataupun nak adopsi rama-rama ni. Jadi apa salahnya kalau saya cuba untuk pengalaman baru bagi saya untuk menjaga ataupun adopsi rama-rama yang ada kat sini. Mungkin antara sokongan saya tu boleh menyumbang dana untuk bagi tempatnya bagi terus berjalan, bagi membiarkan rama-rama yang ada kat sini lah. Buat masa sekarang, makmal pembiakan rama-rama kami beroperasi secara minima. Jadi, untuk bilangan spesies yang dibiarkan di dalam makmal buat masa sekarang juga adalah agak terhad. Dan kami akan cuba untuk memberikan spesies yang terbaik untuk pelindung rama-rama di luar sana, dan yang paling penting spesies rama-rama tersebut adalah dari Malaysia. Semua pengadopsi akan mendapat nombor-nombor pelindung rama-rama, di mana di sini kita ada sediakan 5 orang pelindung rama-rama. Individu yang mengadopsi kalau menghadapi sebarang masalah berkenaan kepompong ataupun rama-rama, boleh terus hubungi pelindung rama-rama di sini. Jadi kami akan sentiasa bersedia untuk membantu. Hakikatnya, alam dan manusia tak dapat dipisahkan. Melihat alam bererti memerhatikan kekuasaan pencipta dan memupuk rasa tanggungjawab kepada anak-anak untuk menjadi pelindung haiwan sejati. Ikut pengalaman saya, pembelajaran yang paling bagus ni ialah pembelajaran yang mereka terlibat secara langsung. Kita panggil learn through experience. Jadi anak-anak, bila dia belajar melalui experience dan melihat sendiri bagaimana kepompong kemudian bertukar menjadi rama-rama, kemudian rama-rama ini menjadi haiwan yang cantik dan boleh dibebaskan, anak-anak akan belajar menghargai alam sekitar, menghargai tumbuh-tumbuhan, menghargai haiwan, menghargai kecantikan, dan mereka, saya pasti dia akan ingat sampai dia dewasa pengalaman seperti ini. Alim, kenapa Alim suka rama-rama? Sebab dia cantik. Sebab macam ni. Hai, saya Warna Hana Muspira binti Waisai berumur 9 tahun. Kawan-kawan suka rama-rama tak? Rama-rama mempunyai bentuk yang unik dan warna-warni. Saya amat suka rama-rama. Kawan-kawan tahu kitaran hidup rama-rama? Rama-rama mempunyai 4 kitaran hidup yang berbeza. Pertama, telur. Rama-rama yang matang akan menghasilkan telur. Kebiasaannya, telur akan menempel pada daun atau dahan pokok. Kedua, beluncas atau larva. Telur yang matang akan pecah seterusnya menghasilkan beluncas. Beluncas atau larva akan makan dan terus membesar serta ditumbuhi bulu-bulu halus dan corak tertentu mengikut spesiesnya. Ketiga, kepompong atau pupa. Pada tahap ini, beluncas akan berubah dan menggantungkan diri dalam kepompong. Keempat, rama-rama. Kepompong pecah, maka rama-rama akan keluar dan terbang sebagai rama-rama yang sangat cantik. Rama-rama adalah sumber kebahagiaan dan kesyukuran. Demi kelestarian alam sekitar, jangan bunuh rama-rama.